Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurlena Termizi dalam 15 minit MMTV edisi 28 Disember 2023. Kita ke berita utama. Tidak akan tutup dan siasatan diteruskan. Itu kenyataan Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han ketika dihubungi utusan Malaysia berhubung kes pembunuhan kanak-kanak autisma Zain Ryan Abdul Matin, meskipun tiada petunjuk baharu yang boleh menjurus kepada mana-mana pelaku. Hussein berkata siasatan akan diteruskan bagi mengesan prime crime scene atau tempat kejadian jenayah pertama di mana lokasi kanak-kanak berusia 6 tahun itu dibunuh. Ujarnya, kes kematian kanak-kanak ini bukan kes yang jelas dan mudah untuk diselesaikan dalam tempoh masa yang singkat. Pada 23 Disember lalu, beliau menjelaskan pihak polis berdepan cabaran untuk mengesan suspek atau mereka yang terlibat susulan kurang mendapat keterangan fizikal bagi mengaitkan dengan penjenayah. Dalam pada itu, polis juga meminta bantuan polis antarabangsa Interpol bagi melakukan semakan pangkalan data berkaitan beberapa maklumat yang diperoleh hasil siasatan setakat ini. Terdahulu, Zain Ryan dilaporkan hilang sebelum ditemukan meninggal dunia pada 6 Disember lalu di apartmen idaman Damansara Damai dipercayai dibunuh. Kementerian Ekonomi menafikan tuduhan kononnya pembangunan pangkalan data utama padu adalah satu pembaziran kerana melibatkan kontrak beratus juta ringgit. Dalam satu hantaran di Facebook, menterinya Rafizi Ramli berkata sistem padu dibangunkan sepenuhnya oleh penjawat awam dari 3 agensi utama yang terdiri daripada kementeriannya, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dan Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu yang melibatkan kerjasama semua agensi lain. Menurut beliau, penjawat awam membangunkan padu menggunakan peruntukan sedia ada dan segala infrastruktur yang telah ada tanpa perlu membuka tender baru kepada pihak swasta dan tidak melibatkan perbelanjaan tambahan. Dalam pada itu, Rafizi berkata padu akan dibuka selama 3 bulan untuk semua warga negara mengesahkan dan mengemaskini data sosioekonomi mereka selepas dilancarkan Selasa depan. Katanya, walaupun kebanyakan info seperti maklumat peribadi, pendapatan, kenderaan, anak dan tanggungan sudah tersedia, namun ia perlu disahkan untuk dikemaskinikan bagi memastikan data kerajaan itu berlaku adil kepada rakyat. Cadangan untuk mengadakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT bukan keutamaan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT buat masa ini dan menyifatkan pelaksanaannya itu tidak sesuai pada masa sekarang. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Koming berkata, apa yang perlu difokuskan ketika ini adalah tanggungjawab yang perlu digalas untuk rakyat dengan menyiapkan lebih 50,000 projek kemudahan awam. Tambahnya, dalam keadaan negara baru pulih daripada pergolakan politik, penting untuk KPKT pada waktu ini memberi tumpuan kepada 7 bidang baharu yang ingin dilaksanakan demi memanfaatkan rakyat. Katanya lagi, tempoh yang mungkin sesuai untuk melaksanakan pilihan raya PBT adalah dijangka selepas tempoh 10 tahun lagi setelah projek kemudahan awam itu siap sepenuhnya. Sementara itu, Nga yang juga ahli Parlimen Teluk Intan berkata, perkara ini turut dibincangkan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Terdahulu, pengerusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai dilaporkan menggesa kerajaan memulakan pilihan raya PBT di ibu negara terlebih dahulu bagi menyemarakkan demokrasi di wilayah persekutuan. Kok Wai berkata pengenalan pilihan raya PBT di Kuala Lumpur bertujuan kelestarian dan memberi pilihan kepada penduduknya memilih ahli majlis tempatan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad menuntut Badrul Hisham Syaharin atau dikenali sebagai Cikgu Bad menarik balik kenyataannya berhubung dakwaan rasuah dalam rancangan tebatan banjir bernilai lebih 16 bilion ringgit. Dalam satu kenyataan, beliau meminta tuduhan itu ditarik semula serta-merta dan memohon maaf secara terbuka kerana menyifatkannya berunsur fitnah. Katanya tuntutan itu dibuat menerusi peguam beliau dan telah menyerahkan surat tuntutan kepada Cikgu Bad yang juga merupakan ahli jawatan kuasa penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu.
Tegasnya, tuduhan palsu yang dilemparkan ini memerlukan tindakan undang-undang yang tegas bagi menjaga nama baik, kewibawaannya, kementerian dan kerajaan persekutuan. Tambahnya, dengan berlangsungnya prosiding undang-undang, beliau mengesahkan dedikasi terhadap ketulusan dan pematuhan kepada proses undang-undang. Polis berjaya menahan 3 penuntut institusi pengajian tinggi dan seorang pelajar berusia antara 15 hingga 22 tahun yang dipercayai melakukan aksi Superman menerusi sebuah video yang tular di laman sosial Ahad lalu sehingga menyebabkan kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1. Ketua Polis Daerah, Assistant Commissioner Polis Mazlan Hassan berkata, pihaknya menerima maklumat berkaitan video berdurasi 28 saat tersebut sebelum menahan mereka di sekitar Temerloh dan Maran kira-kira pukul 4.42 petang semalam. Tambahnya, tangkapan dibuat selepas bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah BSPT di Temerloh mengesan pemilik serta alamat lengkap penunggang motosikal sekaligus menahan mereka bersama 4 buah motosikal lain. Kesemua mereka ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menunggang secara melulu dan berbahaya. Disangka masih bujang, pelakon Dalar Yusof mengejutkan peminat apabila berkongsi kabar gembira kehamilan isterinya Sakinah Burikul sekaligus mengumumkan bakal menimang cahaya mata ketiga tahun hadapan. Dalar atau nama sebenarnya Dalar Yusof Kamrokulov Muhammad berkata, kandungan suri hatinya itu sudah mencecah trimester kedua iaitu memasuki bulan kelima. Tidak pernah berkongsikan apa-apa tentang isteri dan anak-anaknya dalam media sosial, aktor berdarah Uzbekistan itu turut menjelaskan dia sebenarnya sudah sedekat mendirikan rumah tangga. Dalar turut mendedahkan hubungan tidak baik antaranya dan isteri sehingga tidak tinggal sebumbung menyebabkan dia memilih untuk tidak berkongsi mengenai statusnya sebelum ini. Berita luar negara. Tindakan penduduk mencuri ayam selepas sebuah lori membawa ternakan tersebut terlibat dalam kemalangan di Agra, India baru-baru ini mendapat perhatian ramai. Terdahulu, kemalangan yang melibatkan beberapa buah kenderaan itu disebabkan kabus tebal yang menyelubungi Lebuh Raya dan menyebabkan lori ayam tersebut gagal dikawal dan terbalik. Akibat daripada kemalangan itu, hasil muatan lori tersebut turut berselerak di atas jalan. Menurut portal India Today, orang ramai yang melihat kejadian itu bukan saja tidak melepaskan peluang mencuri hasil ternakan tersebut, malah ada yang memasukkan ayam-ayam itu ke dalam guni untuk dilarikan. Sementara itu, pihak berkuasa dan orang awam turut bertindak membantu beberapa pemandu yang tercedera ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Sebuah sekolah tinggi di negeri Kansas, Amerika Syarikat mengundang kontroversi kerana menuluskan kelab syaitan walaupun terdapat petisyen yang menentang penubuhannya. Sekolah Tinggi Barat Laut Olathe, pinggir Bandaraya Kansas, diberi lampu hijau untuk menubuhkan kelab syaitan di sekolah berkenaan dan memaklumkan penubuhan itu memenuhi kriteria untuk sesebuah kelab sekolah. Bagaimanapun, seorang pelajar yang menentang penubuhan kelab tersebut membuat petisyen di internet pada awal bulan ini dan berjaya mendapatkan hampir 7,800 penanda tangan, namun masih tidak mencukupi untuk menghalang pihak sekolah meluluskan kelab tersebut. Terdahulu, menerusi laporan media antarabangsa, Kuil Syaitan merupakan gerakan keagamaan baharu yang berpusat di Amerika Syarikat dan akan mengendalikan kelab tersebut. Risalah kuil itu menyatakan bahawa kelab itu tidak berniat untuk menukar agama kanak-kanak, malah menjadikan mereka mengikut apa-apa identiti agama. Namun, ia hanya menawarkan aktiviti yang menekankan pandangan dunia yang saintifik, rasionalistik serta bukan khurafat. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran.
merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi. Sektor penerbangan Malaysia mencatatkan pertumbuhan pesat dalam trafik penumpang pasca pandemik COVID-19 apabila mencapai 69.9 juta penumpang dalam tempoh 10 bulan pertama 2023. Laporan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM menjelaskan pertumbuhan itu mendorong MAFCOM mengkaji semula ramalan awal untuk 2023 dengan jangkaan terbaharu antara 84.5 juta dan 86.5 juta penumpang. Pengerusi Eksekutif MAFCOM, Datuk Seri Saripudin Kasim berkata, pertumbuhan trafik penumpang menunjukkan pemulihan berterusan sektor penerbangan di Malaysia dan menjangkakan pemulihan lebih ketara bagi 2024. Ujarnya, lonjakan itu dijangka dipacu oleh peningkatan perjalanan domestik dan antarabangsa, terutamanya ke China dan ASEAN. Mengenai kargo udara, tambahnya, Malaysia mencatatkan penurunan sebanyak 15.3% tahun ke tahun berjumlah 4.7 bilion tan kargo per kilometer FTK pada suku ketiga 2023. Malaysia merupakan destinasi popular ketiga bagi warga Singapura untuk membeli hartanah selepas Australia dan Thailand. Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Juwai IQI, Kashif Ansari berkata, ia berdasarkan data pertanyaan pembeli dari Singapura untuk membeli hartanah di luar negara pada platform Juwai IQI bagi tempoh Januari 2020 hingga November 2023. Jelasnya, Australia merupakan pilihan utama dengan kadar peratusan tertinggi sebanyak 27.5%, diikuti Thailand 16.5%, Malaysia 13.2%, Jepun 12.6% dan United Kingdom 6.6%. Kashif menambah, Malaysia pula adalah pilihan yang logik disebabkan lokasi dan hubungan ekonominya dengan Singapura. Berita sukan. Johor Darul Takzim JDT akan melepaskan beberapa pemain serta staf teknikal menjelang musim depan dalam usaha mengurangkan perbelanjaan kelab itu. Ketua Pegawai Eksekutif JDT, Alistair Edwards, memberi bayangan juara Liga Super 10 musim berturut-turut itu tidak mahu berbelanja besar untuk membawa masuk muka baharu musim depan. Menurutnya, JDT perlu membuat penstrukturan keuangan bagi memastikan kelangsungan jangka panjang. Edwards menambah langkah itu perlu diambil setelah kelab membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk projek bola sepak termasuk infrastruktur dalam tempoh 6 hingga 7 tahun lalu. Sehubungan itu, skuad Harimau Selatan telah memutuskan untuk mengurangkan perbelanjaan sebanyak 30 hingga 40% bagi membolehkan proses tersebut dapat dijalankan. Pemilik bersama Manchester United Sir Jim Ratcliffe dilaporkan akan mengurangkan sebanyak 300 daripada 1,000 pekerja di belakang tabir kelab berkenaan. Bilioner Great Britain berusia 71 tahun itu telah bersetuju membeli 25% saham United berjumlah 7.72 bilion ringgit baru-baru ini dan dikatakan bersedia memberikan dana bernilai 1.4 bilion ringgit. Ratcliffe juga akan menghantar juru audit luar ke pusat latihan kelab di Carrington bulan depan dan menghantar pengarah sukan INEOS Dave Brailsford dan Ketua Pegawai Eksekutif INEOS John Claude Blanc untuk mengawal perkembangan kelab. Bagaimanapun, Ratcliffe dikatakan tidak terburu-buru untuk membuat keputusan tersebut terhadap sebarang perubahan memandangkan United berjaya keluar daripada episod kekalahan dengan menewaskan Aston Villa 3-2 awal pagi semalam. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 29 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo bagi berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nurlena Termizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.